Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Dr. Muhammad Rozi bin Kasim selaku pensyarah bagi subjek KPG 3013 Insan Guru Profesional dan juga rakan-rakan seperjuangan yang amat kami hormati sekalian. Saya Muhammad Hanafi bin Muhammad daripada kumpulan Bunga Tulip akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Analisis Keperluan Projek Santun Masyarakat PSM, Program Podcast Tulip menuju ke Menara Gading. Untuk pengetahuan semua, kami telah menyasarkan pelajar Sekolah Menengah King Edward 7 Taiping sebagai responden utama kami, yakni sasaran masyarakat bagi projek Santun Masyarakat ini. Tajuk kajian kami merupakan podcast Tulip menuju ke Menara Gading. Bagi kajian ini, kami mempunyai dua objektif, iaitu objektif utama kajian dan juga objektif khusus kajian. Bagi objektif utama kajian, kami mempunyai dua objektif sahaja, iaitu pertama, menjalinkan hubungan silaturahim antara pelajar UPSI dengan pelajar SMK King Edward 7 Taiping. Yang kedua, memenuhi keperluan tugasan KPG 3013. Manakala bagi objektif khusus kajian pula, kami mempunyai 4 objektif. Yang pertama, mengenal pasti keperluan masalah yang dihadapi oleh pelajar dari aspek motivasi dan kemahiran. Yang kedua, mengenal pasti kemahiran individu sendiri sebelum ke alam universiti. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan individu dalam kalangan pelajar. Yang keempat, meningkatkan motivasi pelajar untuk meneruskan sesi persekolahan. Bagi instrumen kajian ini, kumpulan Bunga Tulip telah menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form untuk mengetahui keperluan pelajar melalui pengetahuan, kemahiran dan persediaan yang mereka miliki untuk ke alam universiti. Pendekatan kaedah soal selidik dilihat sebagai satu kaedah yang boleh memberi panduan untuk menilai keperluan tentang sesuatu bahan atau objektif kajian yang ingin dikaji. Instrumen soal selidik dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A, latar belakang responden, manakala bahagian B, soalan kendiri. Bagi bilangan sampel, seramai 46 orang pelajar SMK King Edward telah memberikan cadangan mereka melalui sampel yang telah kami berikan. Bilangan sampel itu terdiri daripada 3 kategori, iaitu tingkatan 3 seramai 5 orang, tingkatan 4 seramai 16 orang dan tingkatan 5 seramai 25 orang. Jika anda lihat pada rajah catapan itu, sebanyak 54.3% diisi oleh tingkatan 5, 10.9% diisi oleh pelajar tingkatan 3 dan 34.8% diisi oleh tingkatan 4. Saya teruskan dengan dapatan kajian. Berdasarkan hasil soal selidik yang diberikan kepada pelajar SMK King Edward 7, hasil didapati pelajar masih kurang mempunyai keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat dibuktikan apabila seramai 16 orang pelajar memberi jawapan kurang pasti kepada soalan yang berkaitan dengan keyakinan dalam diri untuk berkomunikasi dan bercakap di hadapan ramai. Anda semua boleh lihat menerusi graf bar tersebut. Iaitu saya berani bercakap di hadapan kelas, seramai 16 orang pelajar menyatakan kurang pasti. Seterusnya saya akan teruskan dengan pembentang yang lain. Okey, baiklah. Untuk dapatan kajian yang seterusnya, seramai 17 orang pelajar yang menjawab setuju akan soalan yang berkaitan dengan mempunyai sifat malu dan kurang keberanian. Bagi dapatan persediaan ke alam universiti, rata-rata menjawab mereka masih belum bersedia dari aspek emosi, rohani dan intelek kerana jawapan mereka ialah kurang pasti. Hal ini kerana mereka masih kurang didedahkan dengan suasana serta keperluan dari aspek pengetahuan dan juga akademik dalam universiti. Data yang kami persembahkan itu menunjukkan bahawa rata-rata responden menjawab saya seorang yang pemalu, yang merupakan antara yang paling ramai menjawab setuju. Baiklah, seterusnya. Dapatan seterusnya ialah selain itu, mereka menjawab sangat setuju mengenai hala tuju mereka ke universiti dan bidang yang diminati, tetapi mereka masih kurang pengetahuan dari aspek keperluan yang perlu dipersiapkan untuk menuju ke universiti yang mereka mahukan. Hal ini boleh diteliti menerusi graf bar yang kami sediakan berkenaan yang menunjukkan seramai 16 orang pelajar yang memilih kurang pasti. Dan yang seterusnya, dapatan kajian. Dalam bidang perniagaan,
Mereka juga berminat membolehkan mereka berniaga apabila memasuki ke alam universiti kelak kerana jawapan mereka kebanyakannya ialah sangat setuju. Dan jika kita boleh lihat dalam gerabah yang kami sediakan itu, ramai pelajar yang menjawab sangat setuju mengenai saya suka berniaga. Dan apa yang kami dapat simpulkan dalam analisis keperluan ini ialah kami telah mendapati masyarakat sangat memerlukan program seperti ini disebabkan pengetahuan mereka dalam kemarahan individu, minat dan persiapan awal ke universiti masih kurang. Okey, dengan adanya program ini dapat membantu mereka mendapatkan motivasi dan dapat melakukan persiapan awal agar mereka lebih bersedia dan mampu mengharungi ke alam universiti kelak. Okey, selain itu, program ini juga dapat mengetahui kemahiran yang harus dimiliki dan ditambah baik agar mereka dapat menjadi pelajar yang berdedikasi dalam bidang akademik dan juga kepimpinan. Okey, program ini juga bertujuan untuk memberi pengetahuan asas mengenai bidang perniagaan agar mereka mahir dalam mencari sumber kewangan dan kurang masalah kewangan kelak. Okey, saya teruskan kepada rakan pembentang sebenarnya untuk membentangkan kertas kerja. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan kertas kerja. Kertas kerja yang kami lakukan adalah projek santun masyarakat iaitu podcast tulip menuju ke Menara Gading. Seterusnya, tajuk kertas kerja ini adalah seperti yang saya katakan tadi iaitu podcast tulip menuju ke Menara Gading. Latar belakang projek santun masyarakat adalah berkaitan dengan melibatkan sekolah menengah kebangsaan King Edward yang ditubuhkan dan bertempat di Jalan Museum Hulu 3400 Taiping, Perak adalah sebuah institusi yang dibina bagi menempatkan pelajar lelaki di sekitar Taiping, Perak. Institusi ini berfungsi untuk memberikan pendidikan sekolah menengah kepada pelajar sekolah tersebut. Selain itu, sekolah ini juga menempatkan pelajar sekolah tinggi dan daripada pelbagai tingkatan dan juga pelbagai bidang seperti sains tulis, kemanusiaan, kesusasteraan Melayu dan juga kemahiran. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang pelajarnya banyak memberikan komitmen yang tinggi dalam pelajaran dan juga aktiviti. Dan disebabkan oleh berlakunya pandemik COVID-19 ini, pelajar kini kurang memberikan komitmen atas faktor kurangnya motivasi seperti sekolah harian biasa sebelum berlakunya pandemik ini. Program yang akan dilakukan oleh kami ini adalah menumpukan kepada pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan seperti pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 yang kini amat memerlukan motivasi dan juga pengenalan mengenai kehidupan di alam universiti agar mereka mempunyai komitmen, emosi, fizikal, jasmani, rohani dan insaniah yang lebih bersedia berdasarkan kemahiran individu dan juga pendedahan awal mereka berkaitan dengan universiti. Tujuan program yang kami lakukan ini adalah projek menuju ke Menara Gading ini dilaksanakan untuk membantu pelajar melakukan persediaan awal dari segi pelbagai aspek, terutamanya daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Hal ini kerana program ini akan melatih mereka untuk menjadi insan yang berkemahiran dan juga berkeyakinan dalam konteks masyarakat terutamanya di universiti. Seterusnya saya akan persedahkan kepada Saudara Syikin. Saya teruskan dengan objektif iaitu pertama memberi pendedahan awal kepada pelajar berkaitan kehidupan di alam universiti. Kedua, mengenal pasti kemahiran individu sendiri sebelum ke alam universiti. Ketiga, meningkatkan keyakinan individu dalam kalangan pelajar dan meningkatkan motivasi pelajar untuk meneruskan sesi persekolahan. Komuniti sasaran kami adalah berfokuskan kepada pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 Sekolah Menengah King Edward 7. Impak pelaksanaan PSN kepada komuniti sasaran ialah pelajar dapat melihat gambaran awal terhadap kehidupan di alam universiti, dapat membantu pelajar untuk memahami persekitaran dan keadaan di alam universiti kelak. Pelajar dapat meningkatkan jati diri dan keyakinan mereka untuk lebih berani dalam menimba ilmu pengetahuan. Pelajar dapat mengetahui kemahiran individu masing-masing supaya lebih berkeyakinan dan bersemangat serta dapat membangunkan kemahiran individu dan kemahiran berkomunikasi pelajar dalam pelbagai konteks lapisan masyarakat. Baiklah, kita beralih kepada tentatif program iaitu program podcast tulip menuju ke Menara Gading. Kami akan mengadakan sesi selama 3 hari iaitu pada hari Jumaat 3 bulan 12 2020. Kami akan adakan program ini pada waktu malam. Pada hari pertama, kami akan melakukan
program yang bertajuk Kekalkan Momentum Belajar dan Meniaga. Kami akan adakan pada waktu 8.30 malam hingga pada pukul 10 malam selama 2 jam sahaja. Masa program adalah sama dengan hari yang lain. Seterusnya hari yang kedua ialah pada hari Sabtu, iaitu 4 hari bulan. Kami akan adakan satu slot lagi, iaitu menyelongkan kemahiran individu anda. Ini lebih kepada kemahiran individu lah, kemahiran komunikasi semua tu. Masa adalah sama seperti hari pertama, iaitu 8.30 malam hingga pukul 10 malam. Pada hari yang ketiga pula, hari Jumaat 10 bulan 12, yang bertajuk apakah persediaan anda ke alam universiti. Pada hari ini kami akan mengadakan program untuk ke alam juga lebih kepada pelajar tingkatan 5. Masa dia lebih sama 8.30 hingga pukul 10 malam. Seterusnya, berikut adalah senarai jawatan kuasa pelaksana program kami. Yang pertama sebagai penasihat khusus adalah Dr. Muhammad Rosli bin Kasim selaku pensyarah KPG kami. Yang kedua adalah pengarah program iaitu Muhammad Hanafi bin Muhammad. Timbalan pengarah program ialah Iqmal Hamdi bin Junaidi. Setiausaha ialah Anis Umairah binti Halim. Manakala penolong setiausaha program adalah saya, Nur Syazwani binti Baharin. Dan bendahari program adalah Nurul Ashikin binti Muhammad Zuki. Bagi AJK Siar Raya adalah kami semua satu kumpulan seramai 5 orang lah. Seterusnya kita akan pergi kepada anggaran kewangan. Kami tidak melakukan kutipan pendapatan dan kami juga tidak mempunyai anggaran pendapatan dan juga anggaran perbelanjaan untuk dikemukakan dalam kertas kerja ini. Seterusnya adalah penutup. Berdasarkan kertas kerja kami berharap agar usul cadangan projek Santun Masyarakat ini dapat memberi sokongan dan juga bantuan supaya kertas kerja yang dikemukakan ini dapat dipertimbangkan dan juga diluluskan demi kelancaran program ini. Dengan pelaksanaan projek kami berharap agar program ini dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada pelajar, khususnya pelajar tingkatan 4, 3, 4 dan juga 5 bagi mereka mendapatkan gambaran awal di alam universiti kelak. Program ini juga secara langsung dapat memupuk semangat keyakinan peserta agar mereka lebih bersemangat. Oleh itu, kerjasama dengan semua pihak amatlah kami hargai. Akhir kata, kerjasama dan juga sokongan dari semua pihak terhadap program ini kami dahului dengan ucapan terima kasih.